Mengapa air di dalam gelas tidak tertumpah apabila gelas diterbalikkan? Jom kita cari jawapan sebentar lagi. Okay, selamat datang ke channel Cikgu Michelle. Hari ini Cikgu nak kongsikan tajuk tekanan gas. Okay, ada 3 isu yang akan dibincangkan nanti. Yang pertama, teori tekanan gas. Kedua, tekanan udara dan tekanan atmosfera. Ketiga adalah penyelesaian masalah tekanan. Okay. Menurut teori kinetik jirim terdiri daripada jarah-jarah halus yang displit. Jarah ini mungkin adalah atom atau molekul. Molekul-molekul gas adalah sentiasa bergerak bebas dan sentiasa berlanggar terhadap dinding bekasnya. Kekerapan pelanggaran antara molekul udara terhadap dinding bekasnya akan menghasilkan daya yang menolak terhadap dinding bekas tersebut. Daya ini dipanggil tekanan udara. Bumi diseliputi oleh satu lapisan tebal udara yang dipanggil atmosfera. Berat udara bertindak ke atas satu unit permukaan bumi menghasilkan tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera bertindak ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi. So, kita balik ke aktiviti 8.8. Mengapakah apabila tangan yang memegang kad dialirkan, air tidak mengalir keluar dari bekas? Sebenarnya tekanan atmosfera yang menampung berat gelas dan air. Tekanan atmosfera pula dia bergantung kepada altitude. So, pada altitude yang rendah, tekanan atmosfera tinggi. Di altitude yang tinggi, tempat yang tinggi iaitu tekanan atmosfera rendah. Kenapa? Sebab pada altitude yang tinggi, molekul-molekul udara kurang dipengaruhi oleh tarikan graviti. Maka, udara itu kurang berat dan mudah mengembang. Hal ini menyebabkan tekanan atmosfera rendah pada altitude yang tinggi. Pentingnya, pastikan anda boleh membezakan tekanan atmosfera di luar bekas dan tekanan udara di dalam bekas. Tolok Borden merupakan alat untuk mengukur tekanan gas di dalam satu bekas. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara yang pertama adalah suhu. Semakin tinggi suhu, satu bekas tertutup, semakin cepat gerakan jarah-jarah udara. Oleh itu, tekanan udara di dalam bekas meningkat. Faktor kedua pula adalah isi padu. Isi padu ruang di dalam bekas dikurangkan, jadi jarah-jarah udara berlanggar lebih kerat dengan dinding bekas. Oleh itu, tekanan udara di dalam bekas meningkat. Kamu boleh juga buat aktiviti di rumah dengan menggunakan picagari dan marshmallow atau belum kecil. Apabila kamu tarikkan ombor, cuba perhatikan apa yang terjadi dengan marshmallow ini. Boleh tak anda jelaskan fenomena ini? Tuliskan jawapan anda di komen bawah. Untuk aplikasi tekanan udara yang pertama yang cikgu nak kongsikan adalah sifon. Tekanan atmosfera akan menolakkan air ke dalam tube, menyebabkan air mengalir keluar secara berterusan. Yang kedua adalah penyedut minuman. Pada hujung penyedut minuman disedut untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Tekanan udara di dalam penyedut minuman menjadi rendah. Oleh itu, tekanan udara yang tinggi di luar atau tekanan atmosfera akan menolak air masuk ke dalam penyedut minuman dan akhirnya ke mulut. Ketiga adalah pam sedut. Apabila pam sedut ditekan pada sinki, udara di dalamnya akan dipaksa keluar, lalu membentuk keadaan yang bertekanan rendah. Tekanan yang tinggi di dalam salur pipe menolak kotoran yang tersumbat
apabila pam sedut ditarik ke atas. Keempat pula adalah hemisfera McDougal. Apabila udara di dalam hemisfera dipam keluar supaya ruang di dalam hemisfera menjadi vacuum. Tekanan di dalam hemisfera menjadi sifar, iaitu menjadi vacuum, kan? Oleh itu, kedua-dua hemisfera tidak dapat dipisahkan kerana tekanan atmosfera di luar mengenakan daya yang besar ke atas hemisfera. Keempat adalah Pythagorean. Apabila ombak ditarik ke atas, isi padu udara di ruang bawah ombak bertambah. Keadaan ini menghasilkan ruang yang bertekanan rendah. Oleh itu, tekanan udara yang lebih tinggi di luar akan menolak cahaya masuk ke dalam Pythagorean. Akhirnya, pembersih vacuum. Kipas di dalam pembersih vacuum menyedut udara keluar daripada pembersih vacuum. Hal ini menyebabkan tekanan udara di dalam pembersih vacuum menjadi rendah. Oleh itu, tekanan atmosfera di luar yang lebih tinggi akan menolak udara dan habuk ke dalam pembersih vacuum. Okey, penting ya. Pasti benda alir iaitu gas atau air akan mengalir dari kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah. Okey, sekarang kita bincang latihan formatif 8. Okey, soalannya. Sulin ingin minum air di dalam gelas dengan penyedut minuman, tetapi air tidak dapat disedut masuk. Dia mendapati terdapat satu lubang kecil di atas penyedut minuman. Cadangkan cara yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Okey, so disebabkan oleh lubang kecil ini, tekanan atmosfera dengan udara akan menjadi sama, iaitu tiada beza tekanan. Oleh itu, air tidak boleh disedut keluar. Okey, so untuk mengatasi masalah ini, perlu menutupkan lubang dengan jari untuk menghalang tekanan atmosfera masuk ke dalam penyedut minuman supaya air naik apabila disedut. Okey, soalan terakhir. Azman ingin memindah cahaya dari beaker B ke beaker A. Dia telah mencuba beberapa kali tetapi tidak berjaya. Apakah masalahnya? Ubah suaikan alat ini supaya dapat memindahkan cahaya dari beaker B ke beaker A. Okey. So yang pertama masalahnya, tip tidak dipenuhi dengan air. Kedua, hujung tip dalam beaker A pada kedudukan lebih tinggi daripada beaker B. So, tiada beza tekanan. Okey. Pengubahsuaiannya, kita perlu tinggikan kedudukan beaker B dan isikan tip dengan air sehingga penuh. Okey, itu sahaja perkongsian hari ini. Bye-bye.